Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek Munakahat Darjah 4. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru ataupun pelajaran yang baru iaitu pelajaran 5 yang bertajuk Khiyar dalam Perkahwinan. Okey, awak pernah dengar perkataan khiyar ni? Okey, khiyar ni juga ada dekat dalam subjek muamalat iaitu khiyar jual beli, sama ada kita nak teruskan ataupun kita nak batalkan jual beli tersebut. Jadi dalam subjek munakahat juga terdapat juga tajuk khiyar, tapi khiyar dalam perkahwinan. Baiklah para pelajar, seperti biasa yang pertama, mari sama-sama kita lihat pengertian khiyar. Apakah yang dimaksudkan dengan khiyar? Khiyar artinya salah satu daripada dua pihak, sama ada suami atau isteri, berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan pernikahan, iaitu fasakh. Okey, khiyar ni adalah salah satu daripada dua pihak. Okey, apabila seorang lelaki dan seorang perempuan ingin berumah tangga ataupun ingin menjadi suami isteri, okey, sama ada suami ataupun isteri berhak memilih antara nak teruskan ataupun nak batalkan pernikahan. Okey, dengan sebab apa? Okey, kita lihat sebab-sebab yang membolehkan khiyar. Okey, ada sebab-sebab yang membolehkan khiyar, perkara-perkara yang membolehkan khiyar daripada pihak suami atau isteri. Okey, yang pertama alif, gila. Walaupun gilanya itu terputus-putus. Seterusnya, sebab-sebab yang kedua ialah berpenyakit kusta. Penyakit kusta ni ialah penyakit kulit. Sama ada suami ataupun isteri yang ada penyakit kulit ataupun penyakit kusta, dia berhak ataupun dia boleh untuk menuntut fasakh, iaitu khiyar. Okey, sama ada nak teruskan ataupun nak batalkan perkahwinan tersebut. Seterusnya, penyakit sopak. Sopak ni sama juga berkaitan dengan kulit. Okey, jika misalnya si suami mempunyai penyakit sopak, maka si isteri boleh untuk menuntut khiyar. Okey, sama ada nak terus ataupun nak batalkan perkahwinan tersebut. Seterusnya, penyakit AIDS. Seperti yang kita maklumlah, penyakit AIDS ni antara penyakit yang kita paling geruni, yang kita paling takut sebab penyakit AIDS ni dia boleh membawa kepada kematian. Jadinya misal ada si suami ataupun si isteri, salah seorang daripadanya mempunyai penyakit AIDS, maka pasangannya boleh untuk menuntut khiyar. Seterusnya, yang kedua, diharuskan khiyar bagi wali jika salah satu daripada aib-aib tersebut telah ada semasa akad nikah. Okey, jadi harus untuk wali. Okey, jika berlakunya akad nikah, tiba-tiba masa tu kita tahu contohnya si suami mempunyai penyakit sopak. Okey, jadi wali ni diharuskan. Siapanya wali? Okey, wali sama ada ayahnya ataupun abang kepada pengantin perempuan ataupun adik lelaki kepada pengantin perempuan. Okey, boleh untuk menuntut khiyar jika ada salah satu aib-aib di ataslah yang tadi saya sebut. Aib-aib tersebut contohnya macam ada penyakit kusta, gila, sopak ataupun AIDS, berlakunya semasa akad nikah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 4.3, sebab suami boleh khiyar. Suami boleh khiyar jika isterinya, ini berlaku kepada isterinya. Yang pertama, radqa, iaitu tersumbat faraj dengan daging. Okey, ini melibatkan masalah kelamin ataupun masalah persetubuhan lah, iaitu jika isterinya tersumbat faraj dengan daging, suami boleh khiyar. Seterusnya yang kedua, qarna, iaitu tersumbat faraj dengan tulang. Sama juga jika berlaku kepada isterinya iaitu tersumbat faraj dengan tulang, suami boleh khiyar sama ada nak teruskan ataupun nak batalkan pernikahan tersebut. Seterusnya, yang kedua, sebab
isterinya boleh khiyar. Okey, tadi si suami boleh khiyar jika berlaku dua perkara tersebut juga. Okey, yang kedua ni sebab isterinya pula boleh khiyar. Isteri boleh khiyar jika suaminya, ini berlaku kepada suaminya. Yang pertama, terpotong zakarnya atau setengah daripada zakarnya sekiranya tidak tertinggal kadar khasyafahnya. Okey, maknanya jika si suami terpotong zakarnya ataupun setengah, okey, maka isteri boleh meminta khiyar. Seterusnya yang kedua, hunnah. Hunnah iaitu mati pucuk. Ini jika si suami mati pucuk, iaitu lemah daripada melakukan persetubuhan dengan syarat ia berlaku sebelum persetubuhan. Jadi dekat sini jika suaminya mati pucuk, jadi si isteri boleh untuk meminta khiyar. Okey, baiklah, dekat sini cikgu ada sertakan ringkasan berkaitan dengan sebab-sebab khiyar untuk suami dan isteri. Okey, kita pergi yang warna purple ni dulu. Suami boleh khiyar jika isterinya, yang pertama tadi yang cikgu sebutkan, gila. Dua, penyakit kusta. Ketiga, penyakit sopa. Ini berkaitan dengan kulit lah. Yang keempat, penyakit AIDS. Yang kelima, rotqa, iaitu faraj tersumbat daging. Yang keenam, qarna, iaitu faraj tersumbat tulang. Ini untuk suami boleh meminta khiyar. Manakala untuk yang biru ni adalah isteri. Jika berlaku kepada suaminya, isteri boleh khiyar jika yang pertama suaminya gila, walaupun gilanya terputus-putus. Yang kedua sama juga penyakit kusta. Yang ketiga penyakit sopa. Ini dua pun berkaitan dengan kulit juga. Yang keempat jika suaminya mempunyai penyakit AIDS. Yang kelima terpotong zakarnya, sama ada setengah ataupun semua. Yang keenam ialah mati pucuk, iaitu lemah daripada melakukan persetubuhan. Itu isterinya boleh khiyar jika salah satu daripada perkara-perkara ni ada pada suaminya. Jadi setakat tu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan khiyar. Khiyar dalam perkahwinan. Jadi selepas ni kita akan sambung lagi untuk topik kecil yang seterusnya berkaitan dengan khiyar. Untuk pelajaran yang akan datang. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.